Tuan-tuan, tiba-tiba Perdana Menteri, Abah bagi dah. Panggil nama sekali tu. Seronok dah. Syok lihat ni. Kalau tak Abah pun Pak Long panggil pun syok lah. Pak Ngah ke panggil syok. Seronok sebab orang hebat panggil kita. Allah dalam Quran, kalau Allah nak bagi arahan apa-apa kat kita, tuan-tuan perasan tak? Allah panggil dengan panggilan manja. Apa panggilan manja Allah panggil kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kunana yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. Apa ni, sepatutnya program kita ni minggu depan bawa main minggu ni, sebab program saya dengan TV Hijrah tu sepatutnya minggu depan pun bawa main minggu ni. Jadi saya cuba susun supaya dia main tu tak main satu sajalah. Jadi macam tu keadaannya. Duduk sini tak apalah, bagi-bagi boleh turun main je. Lagi dah duduk jauh-jauh ni, susah sikit lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saudara Al-Azim Muhammad, dan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita berada pada bab sunnahnya memberi khabar gembira dan memberikan ucapan selamat terhadap kebaikan. Tajuk dia pada muka surat 496, tajuk dia bab yang ke-95, bab sunnahnya memberi khabar gembira dan memberikan ucapan selamat terhadap kebaikan. Disunatkan kepada kita untuk menggembirakan hati orang lain. Kita ni sebenarnya macam mana Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia macam mana dia kasih diri dia sendiri. Apa yang kita nak orang buat dekat kita, kita buat kat orang macam tu. Faham? Ulama kata kasih ni macam mana? 4 benda. Kasih ni 4 benda. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia macam dia kasih diri dia sendiri. Kasih tu empat cara. Nak tunjuk kasih tu 4 cara. Yang pertama, kasih tu orang salih semua ialah apa saja kebaikan yang dia nak ada pada diri dia. Dia nak kebaikan tu ada pada saudara dia. Kita main kuliah ni, tuan-tuan, kan? Salih semua ada 8 blok kat sini. Tu ya. Saya hantar ni. Ada ya? Lebih kurang lah. Tuan-tuan pun tak tahu blok tak nak kira apa. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 dah lebih kurang. Kan? Jadi 8 blok. Satu blok ada 5 tingkat, 6 tingkat. Satu floor ada berapa rumah? Kata satu floor ada 10 rumah kata. Satu blok ada 5 tingkat, 50 rumah. Saya rasa roughly ni. Satu rumah, satu blok ada 50 biji rumah kali dengan 8. Kan? Jadi maksudnya ada 400 rumah. Dia lah. Betul ke tak ni? Manggut tak anggut ni. 400 rumah. Maksudnya, tuan-tuan main kat sini pagi ni, kita harapkan kebaikan. Kita harap nak ni bukan benda leke-leke masuk main dalam majlis ilmu. Nabi cerita syurga. Kalau cerita majlis ilmu, Nabi cerita syurga. Cerita majlis ilmu, Nabi cerita syurga. Kan? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintas satu tempat nama taman syurga, kamu singgah. Sahabat tanya, "Ma'rifatan Rasulullah, apa kata taman syurga Rasulullah?" Al-halaqatu dzikr, satu kumpulan yang duduk mengingati Allah. Satu riwayat nyebut al-majlisul ilm, majlis-majlis ilmu. Sahabat tanya Rasulullah, "Ma ghanimatu majlisul dzikr?" Apakah habuan kami dapat bila kami duduk dalam majlis ilmu ni? Kata Nabi SAW, al-ghanimatu majlis dzikr al-jannah, al-jannah. Nabi ulang 2 kali. Siapa duduk dalam majlis ilmu, syurga, kata Nabi SAW. Nabi cerita para malaikat melebarkan sayap, para makhluk Allah memohon keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Ini semua kehebatan-kehebatan yang
kalau kita yang kita main ni sebab kita nak dapat kehebatan tu, masuk kebaikan. Kan? Tapi kawan-kawan kita kat sana, jiran sebelah rumah kita tu, kita main rumah kita. Sebelah ni ada rumah, sebelah ni ada rumah. Kita tak ajak pun dia. Kita ada jom ada esok ada kuliah duha. Dia nak main tak main tu bukan cerita kita. Kita ajak. Ustaz kita post dalam grup, Ustaz. Post dalam grup tu bukan semua orang baca. Dia tak ni? Tengok yang silent reader pun ramai. Bukan silent reader, dia read juga kan. Ada orang tak read langsung kan. Jemputan umum dengan jemputan khusus beza tak kan? Kita panggil ramai. Ni lepas ni sebab kenduri nak jemput semua pi ya. Semua pi tak kan? Tak, sebab dia rasa macam kalau orang pi kalau aku tak pi pun ada orang lain pi. Faham tak? Nak bagi impact dia apa? Jemput khusus. Khusus dia. Mesej kat dia personal ni. Jom ada kuliah esok jom. Kalau ada syok. Tuan-tuan tengok silap dia main. Tapi kita buat tak? Kita ajak nak kawan kita sebelah rumah. Ajak nak kawan kita sebelah rumah. Kalau kita ajak, alhamdulillah. Dia tak main tu bukan kerja kita. Dia main tak main tu bukan kerja kita. 950 tahun Nabi Nuh dakwah tuan-tuan. 80 orang je ikut dia. 950 tahun. Allah tanya tak berapa orang ikut kamu wahai Nuh? Tak. Hal balighta ya Nuh, Allah tanya. Kamu menyampai tak? Kamu sampai dekat depa? Dah, selesai dah tugas kamu. Tu je tuan. Jadi subhanallah dan muslimat. Kalau kita masih dalam hati kita tak ada perasaan, kawan aku ni pun aku nak kebaikan ni, aku nak kebaikan tu ada kat dia. Aku nak kepada dia. Kita satu-satu dia judgemental atau judgemental. Cepat conclude sendiri, hukum sendiri. Payah dia tu Ustaz. Sudah ajar tu payah kira. Dia ni Ustaz, tak mau dengar Ustaz. Dia ni sibuk panjang Ustaz. Kita conclude sendiri padahal kita tak ajak pun lagi. Tuan-tuan faham tak? Kalau betul tuan-tuan macam mana nak sempurna iman macam yang Nabi SAW sebut tu, macam mana tuan-tuan kasih kat diri kita main dia, macam tu kita kasih kat saudara kita. Itu baru kasih. Itu baru sungguh-sungguh sempurna iman. Pertama. Yang kedua, sebut sebagai sempurna apa ni kasih ni apa? Kasih ni yang kedua kata ulama sallallahu alaihi wasallam ialah apa perkara yang kamu tak mau ada pada diri kamu, kamu tak mau juga perkara itu ada pada saudara kamu. Kita tak mau masuk neraka, kita tak mau buat benda maksiat, kita tak mau maksiat tu ada juga pada kawan-kawan kita. Usahalah, ikhtiar macam-macam mana pun, kalau ada dia buat benda yang tak baik, kita tak mau benda tak baik tu ada kat dia. Macam mana kita tak mau benda tak baik tu ada kat kita? Tu baru kasih. Dah macam-macam kita tengok ada kawan-kawan kita tak tutup aurat lagi. Kawan kat pejabat kita masih tak tutup aurat lagi, duduk kerja satu pejabat kita, duduk sebelah meja kita. Faham ni? Ada yang tak Islam lagi pun. Kita tahu kata Islam yang cantik, tak beritahu kat dia pun, tak cerita kat dia. Banyak kerja tak buat lagi serta dia kan. Tu jangan kata benda ni kerja ustaz-ustaz yang apa. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia adalah da'i. Tanggungjawab kena buat. Betul tak? Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau guna perkataan anta lah. Kita baca Quran kan? Macam Allah kata kat kita lah. Kuntum, kamu semua ni khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Anta, kamu, Allah kata kamu. Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu pergi buat, ajak orang untuk buat baik. Anta, Allah gunakan. Ta'muruna wa tanhauna 'anil munkar. Kamu pergi ajak orang keluar daripada maksiat. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman pada Allah. Allah sebut macam Allah kata kat depan kita ayat tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Faham tak? Habis tak buat. Ada orang duk maksiat lagi. Kawan-kawan kita maksiat lagi. Kawan-kawan kita tak semayang lagi. Orang tu tak pernah. Tuan-tuan, saya nak cerita tuan. Ni ada yang duduk kat sini ni daripada dulu ni. Surau tak boleh main. Duduk sini. Surau tak boleh main. Kalau dia main ni kekok-kekok tuan. Hari raya kita buat kat balik raya balik kampung. Kalau tuan-tuan buat solat Jumaat sini mungkin dia main Jumaat. Tapi kita tak ada solat Jumaat. Dia tak main tu, surau tak pernah sampai. Siapa nak jawab Siapa nak buat kerja ni? Allah kata kat kita lah. Allah tak kata, ustaz kamu kena buat ni. Tak.
kuntum khairu min ujat ta'muru kamu. Nak cerita. Tanggungjawab besar tuan, tanggungjawab banyak tak habis. Faham tak? Saya cuma paling tidak ajak jom kita ada kuliah ni. Paling tidak begitu dah. Kita nak tegur dia tak tutup aurat. Sehari dia kata kita balik, Allah ampun baru je, dulu pun aku juga sama dia tak. Payah nak cakap macam tu. Habis jom kita pergi kuliah dengan harapan lagi ustaz cakap macam tu dan dia dapat hidayah mudah-mudahan. Faham tak? Tuan-tuan. Dua, apa dia? Pertama, kita apa benda yang kebaikan yang kita nak ada di diri kita, nak kebaikan tu ada pada saudara kita. Yang pertama, yang kedua, apa saja benda yang kita tak mau ada dekat kita, kita tak mau benda ni ada pada saudara kita. Yang ketiga, apa dia? Andai ada kecacatan ataupun kelemahan dalam urusan ibadat dia, maka kita nak perbetulkan. Urusan ni kita tengok dia salah, kita tengok dia silap dalam melakukan ibadat, dia ada kesilapan dia, kita nak tegur dia. Tegur. Jangan duduk macam apa? Macam tu lah. Payahlah, tak mau, takut nak tegur orang ni. Dia boleh main masjid, dia dah bersungguh, dia dah menunjukkan kesungguhan dia untuk ibadat dia diterima. Dia main masjid. Lepas tu kita tengok dia buat ibadat dia salah. Fatihah dia tak betul ke, takbir dia tak kena ke, sebutan takbir tu. Ataupun rukuk dia buat iktidal ke, ataupun aurat dia terbuka ke, ataupun tumaninah tak ada ke. Macam kita nampak. Patutnya kita buat apa? Pergi nasihat dia. Pergi beritahu kat dia. Ni tadi aku nampak waktu sujud tu terbuka kat belakang ni. Takut lagi terbuka aurat. Kan? Tak berani tak tegur orang. Takut apa? Kita takut apa? Takut dia marah. Agak-agak dia marah tak? Agak-agak dia marah tak? Tak tahu. Tak tahu pun tak tegur. Habis sangat dia kata apa? Sibuk apa? Habis sangat dia kata tu. Atau boleh jadi dia kata apa? Terima kasih aku tak perasan tadi. Boleh jadi tak kata-kata? Boleh jadi. Kita dah conclude sendiri dah. Payah ustaz tegur sekali lagi dia marah pula. Tak tegur lagi, tak lagi. Faham tak? Itu maksudnya. Tapi tak try tegur sekali. Dia berdebat macam nak cabut jantung. Aduh, budak orang takut tak? Tapi nak kena buat macam mana? Tugas kita. Kalau betul kita sayang kat saudara Islam, memang kita kena buat macam mana? Dan yang keempat ni, sesuai dengan tajuk kita ni. Yang keempat ni, bila sebut kasih ni, apa perkara yang kita nak orang buat kat kita, maka kita buat kat orang. Dan apa benda yang kita tak mau orang buat kat kita, maka kita jangan buat kat orang. Ni kasih. Kita nak orang cakap baik-baik dengan kita, kita cakap baik-baik dengan orang. Kita nak orang tak mau tipu kita, kita jangan tipu orang. Kita tak mau orang jerit-jerit kita, kita jangan jerit-jerit kat orang. Ya, apa benda yang kita tak mau orang buat kita jangan buat kat orang. Ni kasih. Dia panggil ihsan. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke setiap perkara. Ihsan ni macam mana? Letak diri kita di tempat dia. Maka kita akan ada ihsan. Suka ada orang buat macam ni? Tak suka. Jangan buat kat orang. Senang aja tuan-tuan. Simple dah. Sebab tu dia panggil orang-orang apa dia panggil? Orang psikologi, pakar psikologi dia sebut kan. Nak cakap satu benda ambil 6 second. 6 second. Kalau kita nak respon satu benda, ambil 6 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh cakap. 6 second cukup untuk otak kita proses. Kita cakap tu betul ke tak? Apa kesan daripada apa yang kita cakap? Kita tengok orang bergaduh kan. Orang bergaduh ada tunggu 6 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah ada. Kalau bergaduh, tuan-tuan kawan tu tak ada cakap habis lagi, dia cakap dah. Betul ni. Apa payah cakap orang tak bisa bergaduh ni. Nak cerita. Kan? Macam tu lah, ada tisu. Ya. Ada tisu. Muslimat ada tisu ni apa memang tak, kalau beg tak ada tisu tak sah boleh keluar gelaran muslimat. Minta tisu tu apa ni telah ambil Ustaz? Ada ni, ada. Masih. Nak ambil balik. Bagi balik kat tak. Kau wakaf kat saya. Apa bagi. Tak apa. Jadi sebab dia waktu time Covid ni nak pegang hidung rasa macam
ceramah-ceramah ni hidung katai tuan tahu tak? Itu mulut dia orang tu hidung dia katai. Lepas tu ustaz-ustaz rajin pegang hidung. Okey. Tuan-tuan, jadi ambil 6 second. 6 second tu kita boleh start proses. Benda kita cakap ni kesan. Bila bergaduh, dia orang tu tak ada cakap habis, kita nak cakap dah. Sekejap bagi saya cakap habis tu. Dia tak faham macam tu lah. Sebab tu akhirnya dia buat satu benda, kadang-kadang keputusan yang dia sendiri menyesal lepas pada tu. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, nak cakap apa, nak buat apa, cuba timbang. Aku cakap ni, orang tu, kalau aku bercakap benda ni, kalau orang bercakap kepada aku benda yang aku nak cakap ni, apa perasaan aku tu? Aku boleh terima. Kalau boleh terima, cakap. Kalau tak boleh terima, jangan cakap. Sifat orang mukmin. Tahu tak sifat orang mukmin? Membahagiakan. Tuan-tuan, kalau jumpa saya, sepatutnya tuan-tuan jadi bahagia. Itu sifat orang mukmin. Nak jumpa siapa? Jumpa Ustaz Jafri. Seronoknya, bahagianya. Macam tu. Jumpa sama-sama kita ni. Jumpa siapa? Kawan-kawan kita kat jemaah masjid. Seronoknya, bahagianya. Salahnya bila apa? Jumpa masjid. Tak mau meluat aku kali baru. Tengok atas bawah. Apa ingat aku apa? Curi kasut dah. Dia tak pernah main masjid. Hari tu tak terbuka hati lagu mana tak nak pergi masjid kan. Sampai masjid tau. Orang masjid sebut apa ni? Jaga-jaga kasut siapa nak hilang pula lagi. Panggil. Tengok dia atas bawah kan. Batu tak ramai dah. Saya pernah tak dulu. Kita pergi singgah sama masjid tu. Dia tengok kita atas bawah ni. Dia pasal apa depan ni? Rupanya bukan geng karah ni pak. Sampai macam tu. Ada. Jadi kita tak membahagiakan. Para sahabat bila gelisah pergi cari Nabi SAW, tengok wajah Nabi, serah, rasa tenang hati, lega. Bila Nabi SAW wafat, mereka pergi cari siapa? Bila ada masalah, mereka akan pergi cari sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih ada. Pergi jumpa, pergi cari Anas bin Malik, pergi cari Abu Hurairah, pergi cari sahabat-sahabat Nabi yang biasa duduk dengan Nabi, pergi tengok dia, tengok muka dia, lega dia. Ini orang Islam. Faham ni? Saya sama. Tengok sama-sama kita. Tapi kalau tengok serabut, ni. Aku ni serabut, tengok muka hang lagi serabut. Ada kena. Nabi SAW beritahu kita apa? Cara dia, adab dia ialah jangan bercakap kepada aku tentang saudaramu, kerana aku nak berjumpa dengan dia dengan wajah yang sejahtera. Nabi SAW tak bagi siapa-siapa yang cerita kat Nabi tentang sahabat dia, cerita yang tak baik. Sebab bila kita dengar satu benda yang tak baik, sehari kita nak jumpa, nak menghadap dia lagi, kita dah tak boleh nak be natural, tak boleh lah. Dia ni, dia start ada doubt. Maka tuan-tuan, di antara perkara yang disunnahkan kepada kita ialah membahagiakan saudara kita dengan perkataan-perkataan yang menggembirakan. Hatta orang tengah susah, pergi jumpa dengan susah, cerita dekat dia, bercakap perkara-perkara baik yang akan menggembirakan hati dia. Apa macam ni, Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ganti lebih baik lagi kat hang dengan risau. Nak pergi jumpa kawan-kawan kita sakit, tak apa, sabar. Makan ubat elok-elok, apa semua. Kawan aku dulu ni macam ni jugalah, 2 minggu je. Dia kata, apa 2 minggu? Lega. Lega, tak apa. Jangan menyusahkan hati orang. Macam tu tuan-tuan. Ada. Jadi sunnah apa ni? Sunnah menyampaikan khabar kebaikan, gembira. Kalau tuan-tuan dapat satu benda gembira, satu maklumat, berita gembira, tuan-tuan tak sabar nak pergi cerita kat kawan kita supaya dia pun tumpang gembira sekali. Ini perangai kita. Dalam Facebook, kita lah nak jadi orang pertama sekali menyampaikan berita, sampai yang tak betul pun kita buat sekali. Faham ni? Ada kawan tu mati, berapa kali mati lah. Tiap-tiap tahun ulang mati dia. Ini kita tak boleh mati. Faham ni? Punya nak jadi orang yang pertama menyampaikan berita. Walaupun kita nak menyampaikan berita gembira, namun pastikan berita yang nak kita sampaikan itu cerita yang betul. Sah. Faham ni? Dan sunnah juga kita mengucapkan selamat terhadap kebaikan. Kalau saudara-saudara kita, tuan-tuan, kita duduk dalam grup WhatsApp banyak. Tuan-tuan, ada yang 80 grup WhatsApp. Sampai tak tengok. Mesej saya tuan-tuan, cecah 10,000 mesej saya. Tak baca 10,000 mesej. Pernah cecah. Screenshot tuan-tuan, tak dalam Facebook. Punya nak tunjuk orang kita mau duduk mesej kita tak nak tengok tu. Mana sempat nak tengok.
Tuan tengok saya waktu mana saya nak tengok handphone. Kuliahnya, ceramahnya. Adalah kereta sikit, ada masa dulu tengok scroll sikit. Dulu saya suka tengok, lepas balik kerja, lepas balik kuliah malam, saya akan ambil masa sikit, pukul 10, pukul 12 tu, aku tengok. Kadang-kadang pukul 1, pukul 2. Lama-lama tidur lambat, badan tak sihat. Tak mau pula, doktor suruh tidur awal, tak sempat nak tengok. Cocok sampai 10,000 mesin, tak sempat tengok. Kan? Duduk dengan keluarga pula, duduk dalam kereta, duduk tengok apa semua. Duduk depan anak tegur pula. Ayah tu duduk tengok handphone-nya. Jadi bad impression pula, tak bagi pula. Padahal itulah waktu kita nak tengok pun. Tak ada. Ni waktu saya duduk kuliah saja tuan-tuan ni, silap-silap boleh cecah dekat 1000 mesej yang masuk. Waktu kuliah sejam tu. Nak cerita tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, dalam grup WhatsApp yang banyak-banyak tu, ada tak orang dalam grup WhatsApp tu dia birthday dia hari tu? Ada tak? Daripada 200 orang yang duduk dalam satu grup WhatsApp, bila ada seorang yang sebut birthday, berapa orang yang komen ucap birthday dia? Berapa orang? 10 orang tak sampai. Tengok ni. Dalam tu ada cerita pula, dia kata apa? Alhamdulillah anak saya. Dia nak kongsi kegembiraan dia. Alhamdulillah anak saya dapat straight A ni, periksa kali ni, syukur, alhamdulillah. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang komen ucap tahniah kat dia? Tuan-tuan faham tak cerita apa ni? Ada orang pula tuan-tuan yang dia tolong doakan saya ni apa semua di ujian apa-apa sebagainya. Berapa orang betul-betul yang komen? Yang komen 10 tu pun copy paste daripada kawan buat satu. Kawan buat satu pun ucapan ikhlas daripada saya Din. Semua pun komen ikhlas Din. Komen punya copy paste, baca pun tak. Faham tak dia cerita apa ni? Betul tak buat panggil tu ni? Saya kadang-kadang saya buat apa tu? Saya komen, saya buah nama kat saya kat situ. Kadang-kadang copy paste juga, tapi buah nama kat bawah tu. Pasal apa? Nak tunjuk kata tu main daripada kita. Faham ni? Buah nama kat situ. Ikhlas daripada Abi, ikhlas daripada apa-apa. Supaya nampak macam main daripada saya. Lepas tu kawan yang last tu, kadang kita komen tu, kita buah ayat Quran apa sikit, kita buah ayat doa-doa bahasa Arab sikit. Oh dia sedap bahasa Arab, Ustaz komen, dia copy paste kat bawah tu dengan nama kita, dia paste kat bawah tu. Kan? Tuan-tuan, sebab nampak simple tetapi dia membahagiakan orang. Kita pun macam tu. Lihat kalau apa-apa jadi kat kita ke, kita dapat apa-apa berita gembira, ingat sunnah mengucapkan selamat atas perkara-perkara kebaikan yang dilalui saudara kita. Lepas pada ni tuan-tuan nak komen elok. Tuan-tuan duduk dalam mana-mana grup, itu komitmen tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh komit tu, tuan-tuan tak duduk dalam grup tu. Buat apa? Dia invite tuan-tuan masuk dalam tu untuk function. Apa function? Apa fungsi? Dia duduk dalam community, tahu tak? Community maya. Bukan duduk saja. Kalau orang tanya, kita jawab. Kalau orang bagi apa maklumat, kita respons. Hantar satu benda, tuan-tuan buat macam ni lah. Cukup lah. Menunjukkan bahawa tuan-tuan dah respon. Tambah-tambah grup kerja. Grup kerja. Buat satu maklumat, buat satu maklumat. Senyap sunyi, krik kat bawah. Orang ni baca, tak baca, faham, tak faham. Terima, tak terima. Tak tahu pun, tak tahu. Tak ada adab. Betul kan? Itu pun ada adabnya. Unless orang main letak kita kat dalam tu. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba ada grup tu. Ni ustaz selalu kena. Main bubuh je letak tu. Kita dah berlambat grup kan. Bubuh dalam tu lagi. Lepas tu kita pun, ni grup mana pula ni? Kita pun left grup. Dia grup kita tahu. Inilah ustaz tidak ada adab memutuskan silaturahim. Screenshot buat dalam Facebook dia. Macam-macam. Dia panggil kita bunda. Jadi, tuan-tuan ingat macam ni. Apa yang membahagiakan kita, kita nak bahagiakan orang. Apa yang patut orang buat kat kita, macam tu kita patut buat kat orang. Ingat itu je. Sesimpel benda, sekecil-kecil benda. Membahagiakan tuan-tuan. Birthday orang, tuan-tuan jawab je. Selamat hari lahir. Paling tidak. Dia dapat cerita anak dia dapat bahagia. Cerita je, tuan-tuan komen je, tahniah mabruk. Dalam Facebook kita, friend-friend kita Facebook, dapat anak, tuan-tuan komen dia kata, tahniah. Bahagia dia tuan-tuan, dia bahagia. Dia rasa macam orang ambil berat. Dia rasa macam orang sayang kat dia. Dan tuan-tuan nanti orang akan buat kat kita sama. Saya tanya ada kawan saya tu, dia duduk dalam kereta, buka Instagram. Lepas tu, dia love. Like dekat Instagram tu lah. Cerita, dia buat apa? Semua lah tu. Dia kata, kita like kepada orang yang like kita. Kita like dekat dia kepada orang yang follow kita. Tujuan dia apa? Tujuan dia
kita nak rasa dia dihargai bila dia ni berkawan dengan kita. Itu macam tu pun ada. Itulah dia kata sosial, bersosial dalam maya macam tu pokoknya. Saya kita pun tak tahu tu. Nah ni. Nanti bila kita post satu benda, orang-orang ni akan post balik, akan komen balik kita. Bila kita share apa-apa, orang-orang ni lah yang akan sokong, yang akan support kita. Tu apa-apanya. So bahasa mudah dia, what you give you get back. Kan? Bahasa mudah dia, what you give you get back. Kata Scorpion dalam salah satu lagu dia. Gitu. Baik, tuan-tuan, saudara sekalian. Itu mukadimah dia. Ini masuk hadis dia. Hadis dia panjang, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita akan baca maksud dia saja insya-Allah, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita baca matan dia sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 500. Surat 500, hadis yang ke 710. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina fa'abta alaina faqashina an yuqtata'a dunana wa fazi'na faqumna faqumtu awwala man fazi'a fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan li ansari li bani Najjar fadurtu bihi hal ajidu lahu baba falam ajid qala rabi'un yadkhulu fi khawfi kha'itin min bir jarijah kharijah wal rabi' al-jadwalu as-saghir fahtafaztu fa akhadtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah faqultu na'am ya Rasulullah qala ma sya'nuka qultu kunta baina adhhurina faqumta fa'abta'ta alaina faqashina an tuqta'a dunana fafazi'na fakunta awwala man fazi' fa'ataita hadzal kha'id fahfadatu kama yahtafizu al-tha'lab wa haula'i an-nasu wara'i faqala ya Aba Hurairah wa ata'tani na'layhi faqala idhhab bi na'layya hataini faman laqita min wara'i hadil kha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabasharuhu bil jannah wa dzakara al haditha bi tawalih rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah duduk-duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami ada Abu Bakar dan Umar. Tiba-tiba baginda beranjak pergi daripada hadapan kami dan terlambat balik kepada kami. Kami khawatir kalau baginda tertangkap oleh musuh. Cerita dia macam tu. Cerita Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Umar, duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Hurairah pun ada sekali. Tiba-tiba dalam duduk tu, tiba-tiba Nabi SAW bangkit, Nabi SAW keluar pergi. Bila Nabi SAW keluar pergi tu, Nabi SAW lambat balik. Dia lambat balik. Lambat balik, kami pun risau kot Nabi SAW kena tangkap dengan musuh. Lalu, sallallahu alaihi Muhammad, kami pun takut. Sehingga kami semua bangkit berdiri. Akulah yang pertama sekali takut dan keluar untuk mencari Rasulullah SAW. Sehingga aku sampai pada sebuah kebun milik kaum Ansar daripada Bani Najjar. Nabi SAW ni tuan-tuan dengan para sahabat ni bukan main-main. Kalau di kalangan sahabat sendiri pun mereka sanggup berbai'ah untuk mempertahankan sahabat yang mereka sangka telah terbunuh waktu singgah di Hudaibiyah. Nabi SAW nak masuk, tiba-tiba terhalang dekat Hudaibiyah, tak boleh nak masuk ke Mekah. Dihantar Sayyidina Osman pi masuk ke untuk berbincang dengan orang-orang musyrikin di Mekah. Tiba-tiba terlambat dekat sana dan tersangka di kalangan sahabat yang Sayyidina Osman telah terbunuh.
Waktu tu apa mereka buat? Mereka bangkit sama-sama bai'ah dengan Nabi SAW. Kita nak pi untuk pertahankan, untuk kita pi selamatkan ataupun kita balas dendam tak apa yang berlaku kepada Sayyidina Osman. Nak cerita, bukan cerita Nabi, para sahabat pun sampai macam tu mereka punya sayang. Apatah lagi Nabi. Bila duduk-duduk tiba-tiba bangun, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tak balik-balik. Oh, sudah dah gelisah dah masing-masing. Macam mana ni? Macam mana ni? Orang pertama sekali yang mai takut dan gelisah ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang kata, sudahlah apa jadi ni? Apa jadi kat Nabi ni? Macam mana kita nak buat ni? Lalu dia pun tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, depa keluar sampai ada yang sampai dekat mana? Sampai dekat perkampungan Bani Najjar. Daripada kalangan Allahumma salli ala Muhammad milik orang Ansar, daripada Nabi sampai kat kebun tu. Aku pun mengelilingi dia, kata Abu Hurairah, dan mencari ruang ataupun lubang untuk aku masuk ke dalam Allahumma salli ala Muhammad, apa ni, kebun tersebut. Duk sangka kod Nabi ada kat dalam tu. Nak cari ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Pusing punya pusing, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ternyata ada satu aliran masuk ke dalam lubang dinding kebun. Dinding kebun tu ada tembok dia, ada sungai kecil, ada macam tali air yang mengalir masuk dekat dalam kebun tersebut. Maka masih ada lubang kecil tu. Dia kata, aku pun masuk melalui lubang tersebut. Sayyidina Abu Hurairah ni dia badan dia kecil, dia kurus. Sebab apa? Sebab kurang makan. Dia punya tak ada makan ni sampai ke tahap pernah menggelupur. Macam orang kata, orang ingat aku ni sawan sebab aku ni lapang sangat. Sampai macam orang gila dia, macam orang sawan. Sebab bukan aku gila tapi aku lapang sangat. Sampai macam tu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia masukkan lubang tu, dia bila nak masuk dalam tu, aku pun berusaha mengecilkan diri agar aku boleh masuk melalui lubang tersebut. Akhirnya aku dapat masuk dan aku menemukan Rasulullah SAW dalam kebun tersebut. Lega. Masuk, terus dengar suara Abu Hurairah. Siapa panggil? Nabi SAW panggil. Oh, dengar Nabi SAW panggil ni, tuan-tuan, seronok lah. Saya ni tuan-tuan, bila saya duduk baca tentang kisah-kisah Nabi SAW panggil para sahabat ni, kita seronok tau. Dia macam mana? Kita kalau orang hebat panggil kita, syok lah. Kan? Saudara semua. Tuan-tuan, saya duduk buat program dengan TYT Melaka. Dia duduk minta saya untuk tolong buat satu perkampungan angkat orang asli. Dulu dia manage, lepas tu dah jadi TYT tak sempat nak tengok. Betul, Ustaz tolong pisan manage tu apa semua. Saya pun kadang-kadang duduk mesej kat dia. Mesej kat TYT lah. Mesej. Dan Tun, hari ni ada program kita ni dah selesai apa semua. Dia komen apa dia komen bang? Alhamdulillah. Seronok. Dia komen alhamdulillah je. Seronok tu kan. Screenshot dia. Nak cerita tu baru. Tu TYT kan. Kalau label TYT tu kan geri-geri macam label sultan aku kan. Tuan-tuan, ini bukan kita panggil, kita yang mesti dia jawab kan. Bayangkan kalau dia panggil kita. Oh, seronok. Tuan-tuan, tiba-tiba Perdana Menteri Abah panggil tuan. Panggil nama sekali tu. Seronok tuan. Syok. Lihat ni. Kalau tak Abah pun Pak Long panggil pun syok lah. Pak Ngah ke panggil syok lah. Ni seronok sebab orang hebat panggil kita. Tuan-tuan, ni Nabi panggil sahabat. Nabi panggil sahabat dua panggilan tuan. Yang pertama, Nabi pernah panggil dengan panggilan nama dia. Dan ada yang Nabi SAW panggil dengan panggilan manja. Yang ni lagi best. Ya bunayya, dia panggil wahai anakku sayang. Macam dia panggil dekat Anas bin Malik dalam hadis cerita. Nabi SAW pernah panggil Anas bin Malik, Ya Unais. Anas nama dia. Dia panggil Ya Unais. Anas yang kecil tu ni. Ya. Saudara Simat, panggil Simat. Ya Ghulam, wahai anak. Dipanggil dengan panggilan manja. Allah dalam Quran, kalau Allah nak bagi arahan apa-apa kat kita, tuan-tuan perasan tak? Allah panggil dengan panggilan manja.
Apa panggilan manja Allah panggil kita? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Itu panggilan manja kan? Kalau tak manja, ya ayuhan nas. Tak manja sikit, wahai manusia. Lagi teruk, ya ayuhal kafirun, wahai orang kafir. Tidak. Kita ni Allah iktiraf, kita letak satu kedudukan yang sangat istimewa, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Wahai orang beriman, ya Allah, panggil panggilan manja. Kalau tuan-tuan berasa yang tuan-tuan orang beriman, maka tuan-tuan kena sambut apa yang Allah panggil. Sambut dia macam mana? Buat apa yang Allah suruh. Dia suruh ayat tu, dia buat. Nabi SAW panggil panggilan manja. Ya Ghulam, Ya Bunayya, Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Subhanallah. Yang Nabi panggil kita syok. Panggil kita. Banyak selawat kat Nabi SAW. Nah, satu hari seorang lelaki dia mimpi. Dia mimpi jumpa Nabi. Dia mimpi jumpa Nabi, tapi Nabi tak kenal dia. Dia kenal Nabi tu. Itu Nabi tu. Itu Nabi. Untung juga nampak mimpi jumpa Nabi. Pun Nabi tak kenal. Kita tak pernah mimpi langsung. Mimpi. Itu Rasulullah tu. Dia pun pergi kat Rasulullah dalam mimpi dia. Dia kata, Rasulullah, ni saya ni, kenal tak saya? Rasulullah kata apa? Saya tak kenal kamu. Oh sudah kan. Tak kenal. Nabi tak kenal dia. Dia kata, Rasulullah, bukankah kamu kenal semua umat kamu? Ya, saya kenal semua umat saya, tapi saya tak kenal kamu. Saya umat Rasulullah. Bukankah kenal semua? Ya, saya kenal semua umat saya, tapi saya tak kenal kamu. Saya pun tak kenal dia. Tak selawat dekat Nabi SAW. Dia bangun tuan-tuan. Allah, dia takut Rasulullah tak kenal dia. Maka tuan-tuan, start pada hari itu, dia start selawat. Satu hari dia mimpi balik. Waktu tu, bukan dia panggil Rasulullah, Rasulullah panggil dia. Pasal apa? Selawat kat Nabi SAW. Kita di Padang Mahsyar ni tuan-tuan, Rasulullah kenal kita. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana nanti dekat Padang Mahsyar? Kami ni kamu kenal, dia jumpa selalu. Boleh kenal lah macam. Waktu Nabi SAW bila lepas mayang, Nabi SAW pusing beralih kat para sahabat. Para sahabat berimpun satu tempat nak bagi Nabi nampak muka mereka. Nabi SAW beralih pusing ke belakang. Semua angkat kepala tinggi-tinggi bagi Nabi SAW nampak mereka. Kan? Salih ala sahabat. Kita pun macam tu juga. Main tunjuk muka waktu mana? Waktu nak kenuri. Lama nak main, tiba-tiba main tu ada tu nak kenuri apa. Tak tunjuk muka. Sonok. Bila Nabi SAW iktiraf, Nabi SAW kenal dia. Tuan-tuan, orang besar Al-Syeikh Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Nabi kan para sahabat kata, kami ni kamu kenal Rasulullah. Di Padang Mahsyar ni kenal lah. Orang yang lepas daripada kamu ni macam mana nak kenal apa ni? Ni kita-kita ni. Macam mana Nabi nak kenal kita? Nabi SAW kata, aku akan kenal mereka dengan wajah dan anggota mereka yang bercahaya, disebabkan oleh wuduk yang sempurna. Nabi SAW akan kenal kita nanti, anggota kita bercahaya. Nabi kata macam kuda hitam duduk celah-celah kuda putih. Kuda putih duduk celah kuda hitam. Boleh obvious, nampak obvious. Nampak, oh ni umat aku, ni umat aku, ni umat aku, ni umat aku, ni umat aku. Tapi kita, kalau boleh, bukan setakat Nabi nak kenal kita macam tu. Kalau boleh kita nak Nabi kenal nama kita. Tahu tak? Jafri, saya. Seronoknya bila Nabi sebut nama kita. Mustahil tak Nabi kenal? Mustahil tak Nabi kenal kita? Boleh tak agak-agak Nabi kenal kita? Boleh tak? Selawatkan Nabi banyak. Cintakan Nabi. Dan Allahumma salli ala sayyidina. Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersamanya orang yang dia cinta. Cinta kat Nabi sungguh, belajar tentang Nabi, kenal Nabi sungguh, selawatkan Nabi banyak. Sampai timbul cinta dalam hati kita ni. Cinta kat Nabi, kita akan bangkitkan Nabi SAW. Nanti Nabi panggil nama kita. Nikmat dia. Para sahabat, Abu Hurairah,
Abu Hurairah. Subhanallah, Nabi panggil. Tadi risau, nampak Nabi. Lega. Kata dia, Allahumma salli ala Muhammad. Aku menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kata, faqultu, na'am, saya Rasulullah. Ya. Lalu salli ala Muhammad. Baginda bertanya, ni ada apa ni? Pasal apa? Tengok kelang kabut tu main masuk macam celah-celah lubang apa semua ni. Kita pasal apa ni? Aku menjawab, tadi engkau bersama-sama dengan kami, lalu tiba-tiba engkau pergi meninggalkan kami dan lambat balik, hingga kami pun khawatir kalau engkau tertangkap. Kami semua jadi takut. Dan akulah orang pertama sekali yang paling takut. Dia cerita kat Nabi SAW lagi. Nak cerita risau dia tu. Kata, kami semua pekat takut Rasulullah. Saya lah orang mula-mula kali takut. Nampak kata ambil berat sungguh tu. Tadi bayar cerita communication ni macam mana. Menarik. Lalu Salih Ahmad, lalu aku mendatangi kebun ni dan berusaha untuk mengecilkan diriku agar aku bisa masuk dalam lubang tersebut macam seekor musang. Dia punya cerita detail kat Nabi tu. Punya cerita tu detail tu kita. Boleh je cerita apa saja cari kamu Rasulullah. Takat tu lah. Tak. Dia kata kami tadi doa ramai kan, tiba-tiba Rasulullah pi, lepas tu tengok kami duk takut Rasulullah ni kena tangkap kan. Semua pekat takut. Saya paling takut sekali. Lepas tu saya pergi cari Rasulullah. Saya cari pusing-pusing kebun ni. Nampak ada lubang satu kecil. Saya bagi kecil. Saya masuk macam musang Rasulullah. Cerita. Iyalah tuan-tuan. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedangkan sahabat-sahabatku ada di belakangku. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi panggil lagi. Abu Hurairah. Panggil lagi. Abu Hurairah. Dan seraya itu dia memberikan kedua selipar dia. Bagi pula selipar. Oh Allah. Para sahabat dan semua seronok nak khidmatkan Nabi SAW. Siapa dapat khidmat Nabi ni tuan-tuan? Oh, dia ni orang mulia. Selipar Nabi semua pegang. Kelang kabut nak pegang. Tongkat Nabi SAW, bila Nabi SAW nak masuk masjid, mereka tumpang nak pegang tongkat Nabi SAW. Selipar letak kat tangan ni. Selipar Nabi tu letak kat tangan ni. Punya nak jaga ni. Tuan-tuan, ada sekali letak kat luar. Waktu letak kat luar tu, bila para sahabat tuan-tuan, bila Nabi SAW masuk masjid, mereka semua pegang selipar Nabi. Bila Nabi SAW nak keluar masjid, mereka letak siap-siap kat depan tu supaya Nabi SAW keluar lagi, Rasulullah boleh pakai selipar dia. Satu hari, bila Nabi SAW nak keluar, para sahabat cepat-cepat nak pergi letak selipar Nabi, nak pergi sediakan selipar Nabi. Tiba-tiba ada seekor burung masuk. Burung tu, terus ambil selipar tu dan buat terbang. Para sahabat macam, pasal apa ni? Semua buka-buka lari. Nabi ada dua jenis tuan-tuan. Satu jenis selipar, satu jenis kasut. Kasut ni hadiah daripada Salih Ahmad. Yang di mana? Di Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Habasyah, Raja Habasyah. Raja Najasyi. Tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan. Lalu burung ni pergi ambil, buat lari. Para sahabat ni macam tiba-tiba ni, tengah-pinggang ni, masing-masing nak mengejar tu. Semua keluar nak kejar kasut tu. Tuan-tuan, lalu burung tu lepaskan di satu tempat. Dia pergi ambil. Elok nak pergi ambil, dia tengok ada ular keluar daripada dalam kasut tu. Punya nak cerita bukan setakat manusia nak khidmatkan Nabi ni. Sampai ke burung pun kalau boleh nak khidmatkan Nabi SAW. Tu tuan-tuan tengok cerita kisah tongkol kayu batang kurma yang menangis. Kan? Sebab nak khidmatkan Nabi SAW. Nabi duduk sandar, selalu kalau bagi khutbah sandar dekat batang kurma tu. Lama-lama bila orang dah ramai, masjid pun dah makin besar, orang belakang tak nampak Nabi SAW. Maka mai seorang dia kata, Rasulullah boleh tak saya nak buat mimbar? Saya nak buat bagi tinggi sikit, Rasulullah naik atas tu, orang boleh nampak sikit. Boleh. Dia pun buatlah sebelah tu, buat 3 steps. 3 tangga. Rasulullah naik atas tu. Tengah-tengah duduk khutbah, menangis kat sebelah. Bunyi menangis macam kanak-kanak, macam budak-budak, dia kata. Kami tak tahu siapa menangis tu. Rasulullah berhenti khutbah, dia turun, pergi pegang peluk tu. Batang kurma yang lama tu, pergi peluk. Usap-usap macam bersembang macam tu. Saya senyap. Nabi SAW naik balik bersama khutbah. Para sahabat tanya tadi, apa yang berlaku Rasulullah? Siapa yang menangis? Tu batang kurma tu menangis. Dia kata dia sedih pasal aku dah tinggalkan dia. Lalu aku beri option kat dia. Kamu nak apa? Kamu tumbuh balik jadi pohon kurma yang berbuah sepanjang tahun, ataupun kamu nanti nak pilih untuk bersama dengan aku dalam syurga. Dia pilih untuk bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Nak cerita bukan setakat sahabat Nabi nak khidmatkan Nabi SAW. Sampai makhluk Allah yang lain pun merindui untuk berkhidmat pada Nabi SAW.
Lalu tuan-tuan, saya nak Nabi SAW kata panggil Abu Hurairah, dan dia bagi kedua selipar dia, sandal dia, berkata, bawa kedua sandal aku ni, dan siapa pun yang engkau jumpa di sebalik kebun ini, yang dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan sembah melainkan Allah dengan penuh keyakinan dalam hatinya, maka berikanlah dia khabar gembira dengan syurga. Keluar jumpa siapa-siapa kat luar sana yang dia mengucap dua kalimah syahadah maksud Islam dengan sepenuh keyakinan hati dia, bagi tahu ada khabar gembira yang depa ni akan masuk syurga Allah SWT. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan lanjutan hadis ini yang panjang. Ada lagi hadis ni sambung panjang lagi. Jadi penjelasan hadis ini sebagai berita gembira besar bagi ahli tauhid, yakni orang-orang yang mengesahkan Allah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah secara ikhlas daripada lubuk hatinya, maka baginya syurga Allah SWT. Tuan-tuan, mengucap dua kalimah syahadah bukan sekadar ucapan di lidah, tapi sampai masuk ke dalam hatinya. Setiap ucapan kalimah syahadah ni dia akan terzahir dengan perbuatan mengesahkan Allah. Apa dia? Dia tidak menyembah yang lain selain daripada Allah. Dia meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Dia berusaha untuk melakukan ibadat atas segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Ini yang akan terhasil daripada kalimah tauhid yang ada dalam diri dia. Dan maka kisah ni cerita apa? Cerita tentang berita gembira. Cerita dia tentang hujung tu je, yang kait dengan tajuk ni, menyampaikan berita gembira kepada orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Nah, dan kalimah tauhid kita kena renew setiap hari. Renew. Sani ada si Muhammad. Waktu duduk di padang mahsyar, dalam satu riwayat cerita hadits qudsi, dibentangkan 99 dokumen kita yang apa yang kita buat sejauh mata memandang. Sejauh untuk setiap dokumen sejauh mata memandang. Punyalah jauh, punyalah banyak benda yang kita buat. Betul kan? Allah sebut wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Bila dibentangkan kita amal, kamu akan melihat orang berdosa itu mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Lalu mereka berkata, aduh celaka kami hari ini, kita apa pula ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua tercatat dalamnya. Dan semua benda kita buat ni, setiap benda, setiap momen catat satu. Tuan-tuan duduk dalam kuliah ni, ada tak? Catat tak? Catat. Bukan catat, oh daripada pukul 10 pagi, daripada pukul 9.30 pagi sampai 10.30 pagi duduk dekat dalam kuliah. Bukan macam tu. Dalam kuliah tu 9:1 minit buat apa, 9:2 minit buat apa, tangan pegang apa, mata tengok mana, mulut cakap apa, tangan tulis apa, kan? Mata tengok handphone apa, mesej kat siapa. Detail sampai macam tu. Dalam tempoh sejam ni, dalam tempoh sejam ni berapa banyak catatan kita dah ni. Betul tak ni? Sagi ni berjalan balik ni, daripada sini nak sampai ke rumah kita. Dari sini sampai ke rumah kita. Kemudian dalam perjalanan tu, dalam perjalanan tu, apa kita buat lagi, kita tengok apa, kita jumpa siapa, kita sembang apa, kita beli dia tuan-tuan. Dalam sejam ni entah berapa lain muka surat dah agak-agak. Betul kan? Ni daripada balik dulu sampai mati. Tuan-tuan tengok punya banyak dokumen kita. Tuan-tuan agak yang mana berat? Agak-agak yang mana berat, yang mana ringan? Nak amal yang kita buat, nak bagi jadi pahala, dia kena ikhlas. Amal kita buat, nak bagi jadi pahala, dua syarat dia. Pertama ikhlas, yang kedua amalan itu mesti tepat bagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Itu dua syarat. Apa amal itu, Pak? Ikhlas ni apa ni? Buat semata kerana Allah. Allah tak tengok, manusia tak tengok, tak apa. Tak ada siapa paksa kita. Itu ikhlas tu. Okey. Dalam buat baik itu agak-agak ikhlas. Dalam maksiat nampak macam ikhlas. Betul ni?
Tak ada siapa suruh kita buat, kita buat. Dalam buat baik nak kena suruh baru buat. Faham tak? Dalam buat baik, orang tengok baru sedap. Orang tak tengok pakai tak buat dah. Dalam buat maksiat, orang tak tengok lagi nak buat. Faham tak ni? So kita takut yang recognize nanti ialah maksiat lebih daripada ibadat. Ada, semayang ada, tapi tak ada pahala. Pasal apa? Nak orang tengok, nak orang puji, nak orang kata bagus, nak apa? Ada, tak ada pahala. Faham tak? Benda-benda macam ni lah yang Allah kita takut tu. Maka Allah SWT dah. Jadi waktu dibentang kita amal tu, tengok-tengok dosa dia banyak sungguh. Banyak sungguh dosa dia. Kata sudahlah, macam mana nak buat ni, dosa banyak sangat ni. Tiba-tiba Allah kata apa? Ada satu amalan yang kamu buat, yang amalan ni lebih berat daripada segala dosa yang kamu ada. Apa dia? Dibawakan kepada selembar kertas. Lu macam mana selembar kertas ni nak boleh bagi berat lebih daripada ni? Macam mana selembar kertas ni? Ambil selembar kertas tu, tak atas timbang kanan. Oh, berat lebih daripada dosa-dosa dia ni. Apakah yang tercatat pada lembaran kertas tu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah tauhid inilah yang menjadi penyebab dan semua amal-amal dia sah di sisi Allah. Allah gambarkan macam pokok yang tunas dia tu, pucuk itu menjalar ke langit berserta. Kalimah tauhid dia panggil kalimatun tayyibatun. La ilaha illallah. Dengan ada oleh Allah ni, tuan-tuan pacak je semayang, naik ke atas. Tuan-tuan pacak sedekah, naik ke atas. Tuan-tuan senyum ke orang, naik ke atas. Tuan-tuan buat baik apa pun, naik ke atas. Tanpa ada kalimah thayyibah ni, buat apa pun tak hidup. Tuan-tuan faham tak? Seorang orang Islam sedekah, seorang orang kafir sedekah. Orang Islam sedekah RM1, orang kafir sedekah 1 juta. Yang mana yang naik ke atas? Yang RM1 naik ke atas. Pasal apa naik ke atas RM1 ni? Pasal ada la ilaha illallah. Tak faham ni? Tu kepentingannya. Dan kita takut kadang-kadang kalimah ni kita berasa macam ada kat kita, tapi dia dah tak ada. Sebab Nabi SAW sebut akhir zaman, iman pada hati manusia ni boleh keluar macam mana anak panah keluar pada busur panah. Dia punya cepat laju sampai tak perasan. Kadang-kadang perbuatannya boleh menyebabkan gugur akidah, perkataan dia boleh menyebabkan gugur akidah. Dan ni ujian umai kat kita ni, ayat tak ada. Dia ni silap-silap berapa ramai orang yang boleh kufur dengan perkataan dia, ayat tak ada. Siapa Allah buat kat aku lagu ni? Allah bagi segala nikmat ujian apa semua ni pasal siapa yang dia start mempertikaikan takdir Allah. Faham tak? Bahaya, jaga dia lah. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, demikian hadis kita bincangkan pada hari ini. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang masih membincangkan tentang sunnahnya, hadis yang terakhir pada membincangkan sunnahnya, kita menyampaikan berita-berita gembira insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh tanda kat situ, insya-Allah kita berjumpa lagi pada bulan hadapan. Mudah-mudahan aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadis salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.